فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب. Radhiyallahu ta'ala anhu pernah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, syaitan mengikat di hujung kepala kalian apabila kalian tidur dengan 3 ikatan. Manakala ketiga-tiga ikatan itu diikat, tak kala tidur kalian yang panjang di malam harinya, maka hendaklah ia tidur. Di saat ia bangun, terus mengingati Allah, terungkailah ikatan yang pertama. Dan tak kala ia berwuduk, terungkailah ikatan berikutnya. Dan tak kala ia mendirikan salat, terungkailah ikatan seterusnya. Maka jadilah dirinya pada hari itu bertenaga ceria, dan jika tidak, kehinaan ditimpakan ke atas dirinya serta diselubungi penyakit malas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Berbicara mengenai hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menggariskan kepada kita 3 amalan, 3 adab yang mesti kita laksanakan tak kala kita bangun pagi tadi. Yang pertama, iaitu kita mesti ingat kepada Allah. Yang pertama, kita kena ingat kepada Allah. Bagaimanakah cara untuk kita ingat kepada Allah, tuan-tuan? Ini sebagai ulangan. Sebab bulan lepas kita tak cerita. Kita saja tak cerita. Bulan ni kita cerita semula. Adab yang pertama, ingat kepada Allah bagaimana, tuan-tuan? Perempuan? Ya? Ingat kepada Allah bagaimana? Upload di Facebook ke? Bukan dia. Alhamdulillah. Di Facebook ke? Bukan dia. Berdoa kepada Allah. Hal ini juga bersesuaian oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah apabila bangun daripada tidurnya, pasti baginda alaihi salatu wassalam berkata, apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi ahyana. Tuan-tuan perempuan okey tak? Okey, ada sarapan pagi ni. Ada sarapan. Okay. Sekali lagi, tuan-tuan perempuan, saya baca, tuan-tuan perempuan ikut saya lah, senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selesai. Ini di antara cara untuk kita ingat kepada Allah bersesuaian amalan yang sering kali dibaca oleh baginda alaihi salatu wassalam. Yang kedua, melalui kita berwuduk. Dan yang ketiga, melalui kita mendirikan ibadah solat sunat. Tadi kita berwuduk, kemudian kita mendirikan terlebih dahulu solat sunat 2 rakaat selesai daripada kita berwuduk. Kita renung semula adab yang pertama, tak kala melihat kepada anjuran doa daripada baginda alaihi salatu wassalam. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mana kita dimatikan. Kepadanya jua kita akan dihimpunkan. Pada hadis itu seolah-olah Rasulullah memberi bayangan kepada kita bahawasanya tidur kita semalam di antara bentuk kematian. Ramai di kalangan mereka, tidur mereka adalah tidur yang terakhir. Terjadi kepada saya, tuan-tuan, di kampung saya, Tanjung Keramat, Langkap, Perak, 2 minggu lepas. Seorang hamba Allah bernama Abang Halim, orang panggil dia Abang Halim. Okey. Orang rumah dia guru pasti. Jadi di antara rutin harian dia, selepas solat Zuhur, dia akan qailulah, dia tidur. Dia pesan kepada rumah dia. Dia kata, abang nak rehat jap. Dia order kuih-kuih tu. Tengok tangan dia terkulai. Dan memang biasa dia buat begitu. Selalu dia buat begitu. Dia buat bila orang rumah dia datang, dia buat terkulai tagal lah, macam tu lah. Jadi orang rumah dia pun cuit dia punya pinggang. Orang rumah dia pelik, biasa ada respon kalau cuit pinggang dia senyum, tapi kali ni tak senyum, serius je. Cuit tak ada respon, cuit tak ada respon. Orang rumah dia rasa macam ada sesuatu. Telefon perubatan datang, cek rupanya dah tak ada suami dia. Tidur je, tak ada tanda apa. Orang sihat, pagi kerja ke pasar sawit, kait ke pasar sawit, sihat orang dia, tak ada sebab. Biasa dia berlakon meninggal, hari itu meninggal betul. Tuan-tuan perempuan, ini pengajaran kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjemput kita tanpa bersebab.
Itu di kampung rumah saya. Sehingga kan bila jadi begitu, dia menjadi satu peringatan juga kepada orang kampung sekitarnya. Mak mentua saya, dia akan bangun tengah malam tengok pak mentua sedar lagi ke tak. Bukan dia je, orang rumah saya pun tengok juga. Dia bangun tengah malam tengok saya berdengkur ke tak. Kalau dengkur tu hidup lagi lah. Senyap je, risau juga dia. Sebab jadi kepada jiran, takut semakin dekat. Ini melihat kepada realitinya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menjemput kita dalam tidur. Jadi amat bersesuaian pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas. Kita mulakan bagi kita dengan memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan semula ruh ke dalam tubuh badan kita. Dan semalam sebelum kita tidur kita tak yakin. Tuan-tuan perempuan seperti mana saya juga, kita tak yakin kita akan bangun pagi ni. Hingga kan kita nak tidur pun kita takut. Takut tak bangun. Ini melihat kepada realitinya. Apapun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita beramal dengan doa yang ditinggalkan oleh baginda alaihi salatu wassalam tadi. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, kembali kita berbicara. Perbicaraan kita terhenti tak kala kita berbicara tentang Al-Qadar, beriman dengan takdir. Kita juga telah berbicara mengenai perbezaan di antara qadar, takdir dan juga qada. Qada, qadar. Biasa kita dengar orang sebut. Berlaku kematian, kita ziarah keluarga dia kata ini qada qadar Tuan Haji. Qada qadar berlaku kepada dia. Apa makna qada dan apa makna qadar? Ini juga pernah kita bicarakan pada pertemuan lalu. Qadar adalah ketetapan dan ketentuan daripada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Suratul Furqan ayat yang kedua juzuk 18. Dan dia telah menciptakan setiap sesuatu dan dia juga telah menetapkan ketetapan. Atas apa yang diciptakan oleh Allah, semuanya ada ketetapan. Jadi melihat kepada perkara yang pernah kita bicarakan, ianya melihat kepada ketetapan disebut dengan takdir ataupun qadar. Qada pula apa? Qada apabila ketetapan itu berlaku. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita pergi mendirikan umrah pada 12 hari bulan 2 2020 pukul 9 pagi. Itu takdir Allah. Kemudian kita pergi betul pada hari yang telah ditetapkan, seperti mana apa yang telah dirancang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disebut dengan qada. Sebagai contoh tuan-tuan, perempuan, Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita sarapan pagi 7.30 nanti. 7.30. Contoh tuan-tuan. Contoh sarapan pagi 7.30. Bila kita sarapan betul, itu disebut dengan qada. Ada rasa? Rasa ada betul tak? Bila kita sarapan betul 7.30 pagi nanti, itu disebut dengan qada. Maknanya qada adalah pelaksanaan selepas apa yang telah direncanakan oleh Allah. Qadar ataupun takdir adalah ketetapan daripada Allah. Maknanya ustaz, qada dan juga qadar adalah dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Ada orang yang mengaitkan qada qadar ini dengan satu perkataan. Bagi dia sama aja, tak, sebenarnya berbeza. Qadar ataupun takdir adalah ketetapan. Saat berlaku ketetapan itu disebut dengan apa tuan-tuan? Disebut dengan apa? Saat berlakunya ketetapan disebut dengan apa? Qada. Beza. Qada dan juga qadar. Jangan kita samakan, beza sebenarnya. Takdir lain, qada lain. Qadar lain. Qada makna berbeza, qadar makna berbeza. Qada saat berlakunya ketetapan, qadar saat Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu. Allah takdir si Allah tuan-tuan. Kita meninggal dunia pada bulan 8, 1 hari bulan 8 pukul 10 pagi. Itu takdir Allah. Saat berlakunya kematian itu disebut dengan qada. Jadi betul lah, biasa kita jumpa sahabat kita ucap takziah kepada dia, Tuan Haji, ini qada qadar. Maknanya telah berlaku ketetapan seperti mana apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan? Perbezaan di antara qada dan qadar. Qada makna berbeza apabila berlakunya ketetapan, adapun qadar ataupun takdir ianya ketetapan yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bagi setiap sesuatu itu ketetapan tuan-tuan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan setiap sesuatu itu ketetapan perempuan?
sebenarnya ianya menunjuk atas pengetahuan dan kepakaran Allah Subhanahu wa taala hasil ciptaannya. Allah cipta kita, Allah tahu ketetapan yang bersesuaian untuk kita. Bila kita akan meninggal dunia, bila kita akan sakit. Kenapa? Sebab itu adalah pengetahuan dan kepakaran yang ada pada Allah, kerana kita ini adalah hasil ciptaan Allah. Sebagai contoh, Tuan Haji, Tuan Haji di antara pengasas kepada Goodyear, tayar kereta, contoh tuan-tuan. Dan Tuan Haji tahu tempoh dia, Ustaz, biasanya penggunaan tayar ianya mampu bertahan sehingga 50,000 km. Jadi lepas itu Tuan Haji, kalau kita guna juga, Ustaz, kita berisiko bila kita menjangkaui penggunaan lebih daripada 50,000 km. Tuan Haji ni tahu mana? Tuan Haji ni bukan Tuhan. Ustaz, memang betul saya ni bukan Tuhan, tetapi itu adalah produk saya dan itu adalah kepakaran saya. Saya yang cipta dia, Ustaz. Saya lama, Ustaz, berkecimpung di pembuatan. Jadi saya tahulah dia punya tempoh penggunaannya sehingga sekian. Kenapa Tuan Haji tahu? Sebab itu adalah kepakaran Tuan Haji. Okey, sekarang kita lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya tentang kita, kerana kita adalah produk yang diciptakan oleh Allah, seperti mana hasil ciptaan Tuan Haji tadi. Tuan Haji pernah bekerja, berkecimpung di medan ataupun kilang Gardenia. Ustaz, roti keping biasanya, Ustaz, dia akan bertahan sehingga 4 hari je. Tuan Haji cakap begitu. Tuan Haji ingat Tuan Haji ni Tuhan ke? Ustaz, ini bukan isi Tuhan. Ustaz, itu adalah kepakaran saya. Kami tahu sebab kami yang menciptanya. Tamat tempohnya bila? Sebab itu adalah kepakaran kami. Tuan, itu kepakaran kita. Kita dapat menilai, kita tahu bila dia akan rosak, bila dia boleh gunakan, bila dia boleh digunakan, bila dia akan tamat tempoh. Kenapa? Sebab itu kepakaran kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala saat ia menciptakan sesuatu, Allah tahu bila kita akan meninggal dunia, bila kita akan demam. Kenapa? Sebab kita adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ianya juga menunjuk atas kepakaran. Sebagai contoh, Tuan kata tadi Tuan di antara pelopor kepada roti Gardenia. Tapi bila orang tanya Tuan tak tahu. Tak tahu bahan apa, tak tahu bila tarikh lupuk dia. Biasanya roti Gardenia boleh tahan 2 minggu. Nampak sangat, Tuan, nampak sangat tidak berpengetahuan melihat kepada hasil ciptaan. Jadi berbicara tentang tadi, saat kita melihat Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap sesuatu itu, sebenarnya ianya menunjukkan atas pengetahuan dan kepakaran Allah Subhanahu wa taala hasil ciptaannya. Kemudian tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, melihat kepada satu perkara yang diketengahkan pengarang kepada kita. Pengarang cuba untuk memujuk kita supaya kita beriman dengan takdir. Orang beriman apabila berlakunya ketetapan, dia akan melihat apa yang berlaku itu melainkan mempunyai hikmah. Fatarahu mu'minan bi anna kulla amalin la yahduthu illa walahu hikmah. Maka kamu akan melihat seorang yang beriman, bagi setiap apa yang berlaku itu tidak akan berlaku melainkan mempunyai hikmah. Ini pandangan orang beriman. Sekarang pengarang mengajak kita untuk kita berfikir. Orang beriman cara berfikirnya lain. Saat dia beriman dengan takdir, dia percaya dengan apa yang berlaku adanya hikmah. Kita keluar daripada surau, selipar kita hilang, tuan-tuan. Macam mana? Takdir ke tak? Takdir ke tak, tuan-tuan? Ya, itu ada ketetapan daripada Allah. Kata pengarang ingin merawat kedukaan kepada kita. Kata pengarang, mesti dia melihat daripada sudut hikmah. Mungkin Allah nak suruh dia tukar selipar baru. Mungkin orang yang pakai itu dia tersalah. Mungkin orang pakai itu memang dia tak ada selipar dah. Ini sebagai tabarruk, sedekah kita kepada dia. Kita mesti melihat daripada sudut hikmah apa yang berlaku. Tapi Ustaz, selipar tu Ustaz, orang rumah saya beri hadiah. Ini biasa hadiah orang lama. Selipar tali pinggang, orang lama punya hadiah. Ustaz, orang rumah saya punya hadiah lah Ustaz. Tak apa Tuan Haji, ini mungkin hikmah bagi kita. Ini juga di antara satu rawatan. Saat apa yang berlaku, kita mesti lihat daripada sudut hikmah.
Apa kesan? Sekiranya tidak ada lagi hikmah dalam diri kita. Maknanya tidak ada nilaian hikmah saat berlaku ketetapan. Kata pengarang, arafa jahlahu amama ilmillahi wa taraka li'tiradi 'ala al-hakimil khabiril alim. Maka diketahui seorang itu akan berhadapan dengan kejahilan. Jika tidak ada hikmah tuan-tuan, dia akan berhadapan dengan kejahilan. Selipar dia hilang, dia memekik di luar. Oh ya apa ni, apa pengurusi apa? Oh, disalahkan semua orang. Mana dia cuba tengok CCTV, siapa yang rembat aku punya selipar? Dia salahkan semua orang. Pada saat itu kita akan melihatnya dia berada dalam kejahilan. Kenapa? Hikmah tidak ada pada dirinya. Dia salah orang ni apa semua, salahkan orang datang surah air, pada aku malah datang surah. Kita akan mendengar ungkapan yang tidak selayaknya apabila sudah ketiadaan lagi hikmah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, di sini kata pengarang, di antara hasil saat kita beriman dengan takdir, apa yang kita dapat? Apa yang saya dapat? Saya beriman dengan takdir. Apa yang tuan-tuan, perempuan kita perolehi saat kita berpegang dan beriman dengan takdir? Tuan-tuan, perempuan, tuan-tuan pernah lihat, dan saya yakin ibu-ibu juga pernah melihat kepada ketetapan yang berlaku kepada bukan penganut agama Islam. Tuan-tuan, kalau kita lihat sebagai contoh penganut agama Hindu, berlaku kematian tuan-tuan. Dia orang meratap beramai-ramai, dia orang memukul badan dia orang. Ini juga berlaku kepada penganut agama yang lain. Dia orang menyalahkan sekian, dia orang menyalahkan sekian, dia orang ini melihat kepada realiti yang berlaku. Kenapa? Sebab dalam agama mereka tidak ada satu yang dikaitkan dengan keimanan dengan takdir. Sebaliknya kita dalam Islam, ini di antara prinsip keimanan. Tidak dapat tidak, mesti kita menerima ketentuan. Sedih, semua orang sedih. Cuma ketentuan di antara perkara pokok melihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim min hadis Jibril radhiyallahu taala an. Hadis yang panjang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, cerita tentang hadis Jibril. Ceritanya tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian, tak kala Rasulullah duduk di samping para sahabat. Hadis ini hadis terkenal dan saya yakin tuan-tuan perempuan pernah mendengar tentangnya. Jadi tak kala Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang berpakaian serba putih. Serba putih. Tidak terlihat kepadanya seorang yang bermusafir. Biasa orang bermusafir, pakaian putih jadi putih. Dan saya yakin tuan-tuan juga pernah berada di tanah haram. Biasa kita keluar pergi masjid, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram sebagai contoh. Kita pergi mendirikan solat asar. Kita pakai jubah putih tuan-tuan. Kita balik, jubah kita jadi warna apa? Kuning. Dalam hadis tadi berbicara kepada kita, apapun lelaki itu tidak ada kesan seorang yang bermusafir. Orang pun tak pernah tengok siapa dia. Dia datang berhampiran dengan baginda alaihi salatu wassalam dan dia mengajukan beberapa persoalan. Di antara soalannya berkaitan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Dan di antara jawapan Rasulullah berkaitan dengan iman, wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, dan hendaklah engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Ini menggariskan kepada kita bahawasanya beriman kepada takdir, qadar, ianya adalah satu ketetapan di dalam agama. Sekarang pengarang mengajak kita untuk kita melihat apa yang dapat kita ambil. Apa kesannya saat kita beriman dengan takdir? Kata pengarang, man amana anna Allah khalaqa kulla shay'in biqadarin tarahu harisan ala ma'rifati aqdaril khairi liyadfa'a biha aqdar syarr. Siapa yang beriman sesungguhnya Allah menciptakan setiap sesuatu dengan ketentuan, dengan takdir. Allah cipta setiap sesuatu, bahkan bagi setiap sesuatu itu ada takdirnya. Kamu akan menyaksikan dia adalah seorang yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui takdir-takdir yang baik bagi menangkis takdir-takdir yang tidak baik. Apa pula ni Ustaz, kami tak faham. Seolah-olah pengarang mengaitkan kepada kita, mereka yang beriman dengan takdir, dia akan cuba menangkis takdir yang tidak baik dengan takdir yang baik. Oh, maknanya Ustaz, kita ni ada pilihan lah, takdir baik dan takdir tidak baik. Ya tuan, sebagai contoh, Tuan Haji beramal sarapan pagi. Sarapan pagi dengan Pepsi 1 liter setiap pagi selama 40 hari tuan-tuan. Apa yang akan terjadi? Ustaz, potong kaki Ustaz.
Potong kaki tuan-tuan. Ustaz, itu kan takdir saya. Tuan Haji, maaf, sebenarnya kita beriman dengan takdir, kita ada pilihan yang lain. Tuan Haji, kopi kan ada, Milo kan ada Tuan Haji, teh kan ada, kenapa Tuan Haji pilih Pepsi juga? Okey, ini yang dimaksudkan oleh pengarang mereka yang beriman dengan takdir, iaitu mereka akan cuba menangkis takdir yang tidak baik dengan takdir yang baik. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan dirahmati sekalian, perkara ini ada tunjangnya melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Saya akan baca hadis ini tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian. Min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sebab sekarang bagi kita ada dua pilihan, takdir baik dan takdir yang tidak baik. Hal ini juga diketengahkan oleh pengarang. Orang yang beriman dengan takdir, dia akan cuba menangkis takdir yang tidak baik dengan takdir yang baik. Daripada Abdullah bin Abbas, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kharaja ila Syam hatta idza kana bisargha laqiyahu umara al-ajnad Abu Ubaidah bin Jarrah wa ashabuhu fa akhbaruhu anna al-waba'a qad waqa'a bi ardh Syam. Qala Ibn Abbas faqala Umar ud'u li al-muhajirin al-awwalin fada'ahum fastasharahum wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bi Syam. فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان ها هنا من مشايخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فاصبحوا عليه قال أبو عبيدة بن الجراح أفرار من قدر الله فقال عمر لو غيرك قال لها يا أبو عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خاصبة والأخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر ثم انصرف. Saya ringkasnya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, hadis ini sedikit panjangnya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, saya cuba ringkaskan hadis tadi. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, berbicara kepada kita tentang takdir yang baik, semestinya kita menangkis dengan takdir yang tidak baik tadi. Kita cuba menolak takdir yang tidak baik dengan kita memilih takdir yang baik. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah keluar menuju ke Syam. Umar dengan bala tenteranya keluar menuju ke Syam. Sebelum itu telah didahului oleh Umar general perangnya yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah dan juga bala tentera. Dia orang pergi dulu. Jadi dijadikan cerita, on the way Umar keluar daripada Madinah menuju ke Syam, apa yang berlaku? Manakala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertemu dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang mana Abu Ubaidah dan juga bala tenteranya pulang daripada Syam. Sedangkan mereka diutuskan ke Syam. Sekarang mereka pulang daripada Syam. Bertemu di pertengahan jalan. Hal ini melihat kepada apa yang berlaku, lalu dikhabarkan kepada Umar, maknanya Abu Ubaidah Jarrah mengkhabarkan kepada Umar, sesungguhnya wabak penyakit telah tersebar di Syam. Wabak penyakit tersebar di Syam. Sebab itu dia orang pulang. Manakala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengumpul golongan muhajirin, dia menyeru kepada mereka, mana dia golongan muhajirin yang pertama dahulunya berhijrah. Jadi kumpul dia orang yang ada, lalu Umar bermesyuarat dengan mereka. Kita lihat pada hadis ini menunjukkan golongan muhajirin dahulunya mereka mempunyai kedudukan eksklusif di sisi Umar. Umar bermeeting dengan dia orang.
apa yang perlu dilakukan. Lalu Umar pun cerita pada dia orang, sebenarnya sekarang kita nak pergi ke Syam. Syam pula dilanda dengan wabak. Korang pun tahu ada yang balik daripada pertengahan jalan. Macam mana? Apa tindakan kita? Sebahagian mereka berkata kepada Umar, sesungguhnya engkau keluar daripada Madinah dengan sebab urusan ke Syam. Nak pergi ke Syam. Kami tidak melainkan berpandangan kamu mesti masuk ke Syam. Ini pandangan pertama. Ialah kau keluar daripada Madinah sebab nak pergi ke Syam. Dengan sebab apa yang kamu keluar daripada Madinah untuk ke Syam, kami berpandangan tidak mesti masuk juga, pergi juga ke Syam. Walaupun Syam ketika itu dilanda dengan wabak penyakit. Manakala sebilangan dari kalangan mereka berkata, iaitu Umar, kamu bersama dengan sebilangan manusia. Ramai di kalangan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berpandangan kamu mesti balik semula ke Madinah. Kalau pergi kamu meninggal dunia di sana, adalah ramai para sahabat. Ramai di kalangan para sahabat, manusia-manusia yang hebat, mereka meninggal, kami berpandangan kena balik semula ke Madinah. Lalu Umar mengarahkan mereka, okey. Begitu tak apa. Umar mengarahkan mereka bangun dan tinggalkan dia, dan Umar menyeru pula golongan Ansar. Hai Ansar, datang. Mereka pun datang dan Umar pun bermesyuarat dengan mereka. Seperti mana apa yang berlaku kepada golongan Muhajirin tadi. Macam mana ni wabak di Syam, kita nak pergi ke tak? Dua pandangan juga. Ada pandangan yang menyarankan supaya Umar meneruskan agendanya pergi ke Syam, dan ada pandangan yang menyarankan kepada Umar supaya patah balik ke Madinah. Melihat kepada perkara ini, manakala Umar mempunyai pandangan, Umar ada pandangannya. Katanya, inni musabbihun ala zahrin fa asbihu alaih. Inilah sesungguhnya aku ada pandangan yang mana tempat ini kita duduk, kita menginap sekejap di sini, yang mana kita akan menetapkan ketetapan keesokan harinya. Kita akan menetapkan ketetapan keesokan hari. Maknanya keputusan sekarang kita tunggu sekejap di sini, pergi ke Syam pun tak, balik ke Madinah pun tak. Kita tunggu kejap. Kita lihat Umar seorang pemimpin yang mempunyai pandangan cukup jauh. Tak cepat, tak gopoh. Pergi ke Syam pun tak, balik ke Madinah pun tak. Jadi dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Umar, tuan-tuan, ada seorang sahabat tidak berpuas hati, Abu Ubaidah Jarrah, yang mana ia menyatakan kepada Umar, afirara min qadarillah, Umar, adakah engkau ingin melarikan diri daripada takdir Allah? Yalah, bila pergi ke Syam kena penyakit, kan itu takdir. Faham tak tuan-tuan? Maknanya Abu Ubaidah berpandangan, kalau kita pergi ke Syam kena penyakit, kan itu takdir Allah. Kau lari daripada takdir Allah ke? Tuan-tuan, macam mana? Umar bin Khattab menjawab semula, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kita lari daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Faham tak? Kita lari daripada takdir Allah. Kalau kita masuk ke Syam ditakdirkan kita kena penyakit, kita kena wabak, bencana, wabak penyakit tadi, kita juga melarikan diri kepada takdir yang lain. Maknanya Umar ada pandangan. Takdir ada dua, takdir baik dan juga takdir yang buruk. Kalau kita bergerak juga, kita akan berhadapan dengan takdir yang buruk. Sekarang kita memilih untuk pergi kepada takdir yang baik. Ini pandangan dia. Tadi tuan-tuan, ketika bermesyuarat tadi, seorang sahabat tak ada, Abdul Rahman ibn Auf. Sebab dia pergi menunaikan beberapa hajat dia tak ada. Abdul Rahman ibn Auf pernah kita ceritakan dahulu, yang mana dia di antara sahabat yang telah dijanjikan syurga oleh Rasulullah secara khusus, 10 orang. 10 orang ataupun asyaratul mubasyirin bil jannah. 10 orang sahabat yang dijanjikan berita gembira oleh baginda alaihi salatu wasallam dengan syurga, 10 orang. Siapa mereka tuan-tuan? Sebagai ulangan. Yang pertama siapa? Ya betul, Abu Bakar. Yang kedua? Siapa yang kedua? Umar. Yang ketiga? Uthman ibn Affan. Yang keempat? Ali ibn Abi Talib. Yang kelima? Abu Ubaidah Jarrah. Ada dalam tadi. Yang keenam? Abdul Rahman ibn Auf. Yang ketujuh? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang ke-8 Sa'id ibn Zaid. Yang ke-9 Az-Zubair ibn al-Awwam. Yang ke-10 siapa lagi tuan-tuan? Yang ke-10 siapa lagi kita tinggal? Siapa ingat? Ini kita pernah cerita ni ibu-ibu. Siapa ingat? Yang ke-10 nya siapa?
Ya, Abu Ubaidatul Jarrah, betul. Abu Ubaidatul Jarrah, 10 orang mereka yang telah dijanjikan khusus oleh Rasulullah dengan syurga. Walaupun di sana kesemua para sahabat secara umumnya dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersesuaian petikan daripada surah Taubah juzuk yang ke-11, petikan daripada ayat yang ke-100. Secara umumnya para sahabat dijanjikan dengan syurga pada ayat 100 surah Taubah juzuk 11 muka surat 203. Kita kembali berbicara dalam perkara tadi. Tak apa. Datang Abdul Rahman Ibn Auf, dia melihat dengan apa yang berlaku, perselisihan, ada yang nak masuk ke Syam, ada yang berpandangan kita kena pulang semula ke Madinah. Dia kata, sesungguhnya aku dalam perkara ni ada ilmu. Aku ada ilmu dalam isu ni, dalam isu wabak. Isu wabak, isu virus, aku ada ilmu mengenainya. Lalu terus dia berkata kepada Umar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar mengenai wabak pada sebuah tempat, pada sebuah negeri, maka jangan sesekali kalian mengunjunginya. Jangan masuk, jangan mengunjunginya. Dan sekiranya berlaku di sebuah negeri dan kalian berada di situ, kalian ada di situ, jangan sesekali kalian keluar melarikan diri daripadanya. Tuan-tuan, ini garis panduan daripada Rasulullah. Kita dengar wabak pada sebuah tempat, jangan kita masuk. Kita berada di situ ditakdirkan oleh Allah, jangan kita balik, tuan-tuan. Jangan lari. Melihat kepada hadis ini, tuan-tuan, terus Umar memuji Allah seperti mana apa direncanakan tadi. Dia mengarahkan supaya semua pulang ke Madinah, sebab ini adalah garis panduan yang diberikan oleh baginda alaihi salatu wasallam. Jadi melihat kepada hadis tadi bersesuaian dengan perbicaraan kita, yang mana kita menyatakan melihat kepada pandangan Umar. Jawapan Umar tadi kepada Abu Ubaidatul Jarrah, selepas Abu Ubaidah menyatakan kepada Umar, adakah engkau melarikan diri pada takdir Allah? Umar berkata, ya, aku melarikan diri daripada takdir, kami melarikan diri pada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Maknanya, bila kita pergi, ditakdirkan kita kena penyakit, kita pulang semula, kita tak masuk, kita selamat daripada penyakit, itu juga takdir Allah. Faham tak, tuan-tuan? Sebagai contoh, kita Tuan Haji nak pergi ke Kuantan, tengok adalah boleh 120 km. 120 km, tuan-tuan, mana kita kena isi minyak? Sampai tak Kuantan? 120 km. Minyak kita 120 km je. Sampai tak Kuantan? Sampai mana? Sampai Temeloh. Temeloh. Maknanya Ustaz, RR Temeloh nanti mesti buh minyak. Tapi tuan, kita gagah juga. Gagah juga, kita tahu kita akan mati depan. Kita tahu. Ustaz, itu kan takdir Allah. Tuan Haji, sebenarnya kita ada pilihan, Tuan Haji. Apa kata Tuan Haji? Tuan Haji singgah RR. Tak Ustaz, kalau kita terus ni Ustaz, kalau kita mati juga Ustaz, ini takdir Allah. Tak betul, Tuan Haji. Kita dah tahu kesannya bila kita pergi, kita akan berhadapan dengan masalah. Apa kata Tuan Haji? Kita masuk je kejap RNR, kita minyak di situ. Ustaz tak percayakan dengan takdir Allah? Bukan saya tak percaya, bukan saya tidak beriman. Kita melarikan diri kita daripada takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita dah tahu kalau kita hadap juga apa yang akan berlaku. Jadi sekarang kita berhenti, kita bubuh minyak terlebih dahulu, barulah kita meneruskan perjalanan. Boleh faham, tuan-tuan? Boleh faham? Kita tak servis, kita nak balik bayar lepas. Tuan Haji, nak balik tayar lepas, tayar botak, tak servisnya lagi kereta. Tuan Haji, macam mana rasa-rasa? Rasa-rasanya dah lama ke Tuan Haji tak servis? Ustaz, dah lama Ustaz, dah lebih 12,000 km. Melampau. Jadi dah tahu kita hadap juga, boleh jadi rosak itu tengah jalan. Jangan, Tuan Haji. Bukan kita tidak beriman dengan takdir, tak. Sebenarnya kita melarikan diri pada takdir yang tidak baik kepada takdir yang lebih baik. Apa kata Tuan Haji? Servis terlebih dahulu, tukar tayarnya. Ini melihat kepada pandangan daripada Umar. Kemudian perbicaraan kita mengenai hadis tadi, yang mana Abdul Rahman Ibn Auf berbicara tentang wabak. Garis panduan yang diberikan oleh Rasulullah, dan kita katakan ini adalah garis panduan yang paling praktikal. Bila kita dengar tentang wabak dalam sebuah negara, sebuah tempat, jangan kita pergi.
Tuan-tuan perempuan setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju. Sekiranya kita berada di situ, jangan sesekali kita keluar melarikan diri. Setuju ke tak tuan-tuan? Hai ustaz, ini kami tak setuju ustaz. Baik lari je ustaz, saya tak kena lagi ustaz. Tak tuan-tuan, bila kita lihat penyakit ataupun isu yang berlaku sekarang, virus yang ada sekarang, terutamanya di beberapa buah negeri di China, kita melihat apa yang dinyatakan oleh Rasulullah cukup praktikal. Satu virus yang mana kesukaran untuk dikesan pada peringkat awal, tuan-tuan, sebagai contoh, dia kena kemarin, tak dapat dikesan lagi. Hari ni dia masuk KLA, dapat kesan ke tak tuan-tuan? Belum. Dia aktif bila? 10 hari ke atas, barulah ada kesan-kesan simptom-simptomnya, barulah dapat dikesan. Maknanya dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ianya amat bersesuaian. Oh, maknanya ustaz nak biar dia orang mati di situ ke? Tak, artinya dia orang perlu di kuarantin di situ. Bukan balik kuarantin di tempat kita. Bukan balik, kita balik semua pelajar kita balik kuarantin, bukan dia. Itu bukan sunnah Rasulullah. Sebab kita yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah di sana terdapat berbagai hikmah yang tidak dilihat oleh kita. Kenapa Rasulullah suruh kuarantin di sana? Kenapa Rasulullah menegah dan melarang mereka melarikan diri? Kenapa? Sebab ini melihat kepada ketetapan yang telah ditetapkan berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, jadi melihat kata pengarang, fahuwa yadfa'u qadra al-ju'i bi qadri ta'am. Cara orang beriman berfikir, dengan takdir dia akan cuba menangkis takdir kelaparan, dengan dia akan cuba melihat dan mencari takdir makanan. Apa ni ustaz, kami tak faham. Sebagai contoh tuan-tuan, Tuan Haji, kenapa nampak Tuan Haji letih je? Ustaz, ini takdir saya. Kenapa Tuan Haji cakap begitu? Saya tak makan. Tuan Haji, betul kita tak makan, kita akan berhadapan dengan kelaparan. Tapi Tuan Haji, cara orang beriman berfikir bukan begitu. Macam mana ustaz? Kita kena cari makanan. Kita kena cari makanan. Kita kena sarapan. Ada sarapan pagi ni? Kita kena sarapan. Kita kena makan. Jadi itu cara orang beriman berfikir. Begitu juga kata pengarang, wa qadaral maradi bi qadri dawa, takdir kesakitan, dan kita mesti menangkisnya dengan takdir kita mencari ubat. Pergi cek kemarin ustaz, saya pergi cek Avicenna ustaz. Rupa-rupanya ustaz saya ni kecil manis ada, jantung ada, semua ada ustaz, 3 serangkai semua ada. Lepas tu Tuan Haji, macam mana doktor kata apa? Alah, doktor sarankan ustaz ubat segenggam juga ustaz nak kena makan. Saya nak layan apa ustaz? Itu takdir Allah ustaz. Takdir Allah. Kalau Allah kata nak mati, mati juga. Tuan Haji, maaf Tuan Haji, itu bukan cara orang beriman berfikir. Orang beriman dengan takdir, selain dia melihat kepada penyakit tadi, dia akan cuba melihat kepada takdir lebih baik daripada itu, dengan dia akan cuba mencari penawarnya. Dia berusaha mencari ubat dan juga penawar. Ini melihat kepada pandangan pengarang, dan kita katakan pandangan cukup baik, melihat kepada ketetapan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, melihat masa yang semakin mencemburui kita, jadi sekali itu saja yang sempat kita kongsi pada pagi ini. Mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini, beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal perbicaraan kita. Yang pertama, iaitu Allah Subhanahu wa taala menetapkan setiap sesuatu takdir. Ini menunjukkan atas kepakaran dan pengetahuan Allah. Allah menetapkan sesuatu menunjukkan atas kepakaran Allah, menunjukkan atas pengetahuan Allah hasil ciptaannya. Yang kedua, di antara faedah yang dapat kita ambil hasil perbicaraan kita pagi ini, kita dapat membezakan di antara qada dan juga qadar. Apa makna qadar tuan-tuan? Apa makna takdir? Apa makna takdir tadi? Takdir adalah ketetapan seperti mana apa yang direncanakan oleh Allah. Qada, apa makna qada? Apa makna qada tuan-tuan? Ya, saat berlakunya ketetapan Allah tadi disebut dengan qada. Allah takdirkan dia meninggal pukul 9 pagi. Bila dia meninggal betul pada pukul 9 pagi, itu disebut dengan qada. Jadi perbezaan antara qada dan juga qadar. Faedah yang ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita, orang beriman dia pasti melihat sesuatu yang berlaku itu melainkan dengan hikmah. Dia akan melihat apa yang berlaku melainkan hikmah di sebaliknya. Berbeza
jika Allah Subhanahu wa taala mencabut hikmah dalam diri kita, kita akan berhadapan dengan kejahilan, dan pada saat itu kita akan melihat diri kita berada pada tempat yang cukup berbeza pada segi penerimaan dan ungkapan kita. Faedah yang keempat yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita juga, iaitu kita dapat melihat, iaitu kita diberi pilihan. Sama ada kita ingin menuju ke arah ketetapan yang tidak baik, ataupun kita memilih dan kita menangkisnya dengan ketetapan yang baik. Kita dah tahu makanan yang kita tak boleh makan, tuan-tuan. Kan? Tuan Haji dah tahu Tuan Haji tak boleh makan kambing. Kita makan juga. Kita makan juga. Ustaz ini takdir. Tak, Tuan Haji mesti menangkisnya dengan ketetapan yang lebih baik. Kita dah tahu kesan dia, kita tak boleh makan. Ustaz, saya ni Ustaz allergic makanan laut, seafood. Lepas tu Tuan Haji makan juga, kenapa? Ustaz, tawakal je lah. Itu tak kena dengan konsep tawakal ni, seperti mana apa yang pernah kita bicarakan dahulu. Kita cuba menangkis ketetapan yang tidak baik itu dengan kita melakukan ketetapan yang lebih baik. Kemudian faedah yang terakhir yang dapat kita ambil, melihat kepada penegasan dan ketetapan daripada baginda alaihi salatu wassalam, yang mana Rasulullah menggariskan dua perkara. Sekiranya sesebuah tempat itu ditimpa dengan wabak penyakit, jangan kita masuk. Ustaz, kebetulan Ustaz, saya dah booking, dah beli, bukan booking Ustaz, dah beli dah. Saya dijangka akan pergi ke Hong Kong Ustaz, pada 15 hari bulan 2. 17 hari bulan 2 saya nak pergi ke Wuhan Ustaz. Anak study di sana, nak tengok apa jadi dengan dia. Jadi Tuan Haji nak pergi juga ke? Ustaz, rugi juga Ustaz. Bukan tiket je Ustaz, hotel-hotel semua dah siap dah Ustaz. Kalau tak pergi kan rugi. Okey Tuan Haji, sekiranya kita berada situasi begitu, apa pilihan kita? Pergi atau tidak? Pergi atau tidak, tuan-tuan? Kita praktikal semula pada hadis tadi. Pergi ke tak? Tak. Kita tak pergi. Kita tak pergi. Hong Kong pun tak, China apatah lagi. Ini melihat kepada praktikal daripada hadis Rasulullah tadi. Kita dengar tentang sesuatu, jangan kita pergi. Bila kita berada di situ, jangan kita keluar melarikan diri daripadanya. Kenapa Rasulullah mengingatkan begitu, tuan-tuan? Keluar melarikan diri. Sebab secara kebiasaannya, tuan-tuan, itu yang berlaku. Kalau kita lihat hari ini, tuan-tuan, kita baca berita, memang betul, tuan-tuan, penduduk kota Wuhan, dan juga secara umumnya penduduk Hubei, dia orang memang usaha dia orang untuk melarikan diri. Sebab bagi dia orang tak kena lagi. Dia orang tengok orang ni kena apa semua, dia orang melarikan diri. Dan ini dia antara usaha. Kenapa? Sebab bila dia berada di situasi itu, dia akan cuba melarikan diri. Kenapa Rasulullah kata jangan melarikan diri? Melarikan di sana terdapat hikmah, kemungkinan dengan apa yang akan berlaku, melihat kepada wabak tadi. Dan ini kita lihat hari ini dengan apa yang berlaku sekarang, tuan-tuan, amat bersesuaian penegasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam isu yang berlaku sekarang. Jadi wallahu taala alam, saya memohon ribuan kemaafan sekiranya rungkai kata saya untuk mana-mana pihak atau ungkapan saya untuk peribadi, tuan-tuan, perempuan, saya memohon ribuan kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu taala alam, wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi sebelum itu ada satu makluman daripada Ustaz Ridwan Makno, yang mana dia berhajat kepada bantuan tuan-tuan perempuan dan rahmat sekalian untuk menyempurnakan baki pembinaan Madrasah An-Nurnya, insya-Allah. Dan insya-Allah seperti yang biasa, wang infak daripada tuan-tuan perempuan akan diuruskan sendiri oleh pihak surau. Kita masukkan dalam tabung, nanti pihak surau akan uruskan dengan Ustaz Ridwan Muhammad, insya-Allah. Jadi wallahu taala alam, wala ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.